wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, kita sambung kenaan dengan perkara-perkara yang dianggap sebagai najis di dalam syariat Islam. Nombor 6 saya sambung, iaitu anjing dan babi. Semua haiwan suci kecuali anjing dan babi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walaghal fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marratin aulahunna biturab. Rawahu Muslim. Maksudnya, cara mencuci bejana, bekas seseorang kamu apabila dijilat anjing, hendaklah dibasuh 7 kali. Air yang pertama hendaklah dicampur dengan tanah. Riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahawa anjing itu adalah najis berdasarkan kepada pandangan jumhur al-ulama, kebanyakan ulama. Okey. Cara mengambil dalil daripada hadis tersebut ialah, dalam hadis ini kita disuruh mencuci bejana yang dijilat anjing. Mencuci sesuatu adalah disebabkan 3 perkara: kerana hadas, kerana najis dan kerana kehormatannya. Di mulut anjing sudah tentu tidak ada hadas pun, kehormatan pun tidak. Sebab itu pencucian hanyalah kerana najis. Jadi ini dalil dia. Kalau nak kiranya tak ada apa-apa, bukan kerana hadas dan bukan kerana kehormatan. Anjing ni nak kehormatan macam mana? Jadi sebab tu kerana najis lah. Basuh 7 kali itu adalah kerana najis. Jadi basuh 7 kali itu adalah cara untuk menyucikan semula apa-apa yang terkena anjing. Anjing. Kalau berdasar pada hadis ni, babi biar dulu yang anjing ni kita ambil satu-satu anjing. Jadi inilah pandangan kebanyakan ulama, jumhur al-ulama, termasuklah mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab lain, antaranya disebutkan dalam mazhab Maliki, bahawa anjing itu adalah tidak najis. Anjing tidak najis. Adapun disuruh basuh 7 kali itu ialah kerana ta'abbudi. Ta'abbudi ni maksudnya kerana Rasulullah suruh semata-mata. Bukan kerana najis, kerana Rasulullah suruh. Kenapakah anjing itu tidak najisnya? Ialah kerana basuh tu 7 kali kerana disuruh. Yang keduanya ada ayat Quran, fakulu mimma amsakna alaikum, seperti mana yang kita akan baca lepas pada ni. Kita tengok dalil iaitu dalilnya fakulu mimma amsakna alaikum wa dzkuru smallahi alaih. Kemudian kita tengok, sebelum kita tengok ayat ni, kita tengok dulu berkenaan dengan babi disebut sini. Babi ataupun khinzir dikiaskan, disamakan dengan anjing kerana keadaannya lebih buruk daripada anjing. Ini baru kita pergi pada dalil yang mazhab Maliki tadi. Setengah ulama berpendapat bahawa anjing itu suci. Mereka beralasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Ibnu Umar, bahawa di zaman Rasulullah SAW itu anjing-anjing banyak keluar masuk masjid dan tidak pernah dibasuh. Itu dalil dia. Anjing banyak keluar, gimari-gimari, tak ada pun basuh, tak ada apa. Jadi itu menunjukkan bahawa anjing itu adalah tidak najis lah. Masuk masjid pula tu, mestilah kena mendapa, kena tiang ke, kena pandai lah, kena yang mungkin basuh ke apa semua tak. Tapi tak ada pun Rasulullah basuh. Jadi itu menunjukkan tidak najis. Ini bukan mazhab kita ni, mazhab orang lain lah, mazhab Maliki. Firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu mimma amsakna alaikum, Maidah ayat keempat. Dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang ditangkap oleh anjing. Saya dah sebut hari tu bahawa kalau gigitan dia tu najis, mestilah dalam ayat ni kata farsilu, hendaklah kamu basuh, barulah wakulu, barulah makan. Ini tak suruh basuh, suruh makan je. Mimma amsakna alaikum, apa yang diburu oleh anjing-anjing kamu.
Dalam ayat ini kita dibolehkan memakan makanan yang ditangkap oleh anjing dan tidak disuruh mencucinya lebih dahulu. Sedangkan binatang itu sudah tentu bergelombang dengan air liur anjing yang menangkapnya itu. Pendapat pertama menjawab bahawa keluar masuk anjing ke masjid tidak menunjukkan sucinya anjing. Begitu juga ayat tersebut tidak dapat menjadi dalil di atas sucinya anjing. Kerana membolehkan makan binatang itu tidaklah berarti tidak wajib mencucinya. Ayat tu suruh makan makanan yang diburu oleh anjing, tapi bukan ayat tu suruh makan gitu saja. Ada pula dalil-dalil lain yang suruh basuh. Maknanya tidak menafikan, ayat tu tidak menafikan keperluan membasuh 7 kali itu. Hanya tidak diterangkan dalam ayat kerana dalil wajib mencuci najis itu sudah cukup diterangkan pada tempat yang lain, iaitulah dalil lain, iaitulah hadis yang suruh basuh 7 kali. Itu. Kemudian berkenaan dengan babi tadi, khinzir, saya dah terangkan itu sekali secara ringkas, tapi saya terang sekali lagi sebab dia sebut ulang sini, iaitu khinzir ni ataupun babi ni dia lebih hina kedudukannya daripada anjing. Lebih hina, lebih kotor, lebih belaka. Tak. Jadi dalam Quran kata fa innahu rijsun au lahmi khinzir fa innahu rijsun, ataupun daging babi jangan kamu makan kerana fa innahu rijsun, kerana dia adalah rijsun. Rijsun tu maknanya najis. Maka najis lah. Cuma maka ulama Syafi'i dia mengkiaskan keadaan babi yang lebih teruk daripada anjing dari segi sudut macam-macam tadi, dari segi sudut tabiatnya, dari segi sudut macam-macam lagi lah, kotornya, lebih ganah lagi, tak, makan belaka dan sebagainya, segok belaka, vacuum belaka, tak orang-orangnya babi ni. Maka dikiaskan dengan anjing. Maka kalaulah anjing itu dibasuh 7 kali, maknanya bekas tangan kita hak kena anjing ni kena basuh 7 kali, ataupun bekas ataupun apa-apa sahaja yang terkena anjing itu kena basuh 7 kali, maka apatah lagi dengan babi yang lebih teruk lagi, lebih kotor lagi kedudukannya daripada anjing. Dia kias gitu. Kias gitu. Jadi kiasan itu tidak dipersetujui oleh Imam Nawawi dalam seperti disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Imam Nawawi kata kias tu tak apa kena. Jadi bila kias tak apa kena, anjing lain najisnya, babi lain najisnya. Kalau anjing tu basuh 7 kali, maka Imam Nawawi dia lebih setuju kepada babi itu tak basuh 7 kali, sekali cukup lah, mutawassitah je. Sebab tidak ada dalil. Nak kias mana boleh kias-kias gitu. Tak? Nak kias kok, kita banyak lagi boleh kias. Antaranya kita kata najis, banyak lagi lah, benda-benda lain lagi lah, najis-najis lain, nanoh apa semua, kita tengok lebih kotor lagi daripada anjingnya tak, daripada kulit anjing. Okey. Jadi sebab tu nak kias-kias tu Imam Nawawi tak setuju, tak apa kena kata dia. Jadi sebab tu Imam Nawawi lebih setuju kepada pandangan kata basuhan bagi babi ini basuh sekali je. Ini bukan saya sebut je dulu ni, jangan pakai ni dah. Kayak gegar pula dah. Dak, jangan gegar ni. Nak kata-kata ni nak sebut je ni. Jadi Imam Nawawi kata basuh sekali sebab tak ada dalil. Dalil nak kias-kias gitu tak jadi, tak cih. Maka terkena babi itu basuh sekali, jadi dia masuk dalam najis mutawassithah. Okey, gitu. Walau macam mana pun pandangan yang diterima dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i umumnya ialah pandangan pertama, kena basuh 7 kali juga. Dia masuk dalam najis mughallazah. Najis mughallazah. Jadi sebab tu kena basuh 7 kali. Jadi ginilah, oleh kerana kita ni jarang sangat kena apa nama ni, babi ni tak, kita ni orang Terengganu, kita ni tak ada main dengan benda-benda gitu dah. Tak ada kampung kita tu macam macam bentuk kucing merata tu, tak ada. Jadi tak susah sangat nak jaga daripada babi ni, maka kita pakailah hak basuh 7 kali tu. Kita pakai terai pandangan tu, kerana itulah yang lebih diterima pakai dalam mazhab Syafi'i. Walaupun Imam Nawawi lebih pilih kepada babi itu mutawassithah, tapi oleh kerana dah banyak sangat mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan bahawa dia masuk dalam najis yang mughallazah, maka kita katalah najis mughallazah, kita hormat pandangan tu. Dan mana-mana bahagian tangan kita ke kaki kita ke baju kita yang terkena babi,
pada masa itu dalam keadaan basah, pada masa itu wajiblah dibasuh 7 kali sebagaimana dibasuhnya bekasan yang terkena anjing tadi. Kita nak selamat gitulah. Kita pakailah pandangan tu walaupun dari segi dalilnya tak kuat. Dari segi dalilnya adalah tidak kuat. Begitu. Yang ketujuh ialah bahagian badan binatang yang diambil daripada tubuhnya selagi hidup. Hukum bahagian-bahagian binatang, badan binatang yang diambil selagi hidup seperti bangkainya. Maksudnya kalau bangkainya najis, yang dipotong itu juga najis, seperti babi atau kambing. Kerana bangkainya suci, yang dipotong sewaktu hidupnya pun suci pula, seperti yang dihalal, seperti yang diambil daripada ikan yang hidup. Dikecualikan bulu binatang yang halal dimakan, hukumnya suci. Wa min firman Allah SWT, wa min aswafiha wa ubariha wa asy'ariha athathan. An-Nahl ayat 80. Dan bulu-bulu binatang baik yang berupa bulu kambing ataupun bulu unta ataupun bulu kibas ataupun bulu unta ataupun bulu kambing, semua itu boleh dipakai dibuat perkakas rumah tangga. Ayat Nahl ayat 80. Semua najis itu tidak dapat disucikan kecuali arak. Apabila ia sudah menjadi cuka, dengan sendirinya ia menjadi suci apabila cukup syarat-syarat seperti yang akan datang di bawah ini. Begitu juga dengan kulit bangkai, dia dapat dicuci dengan cara disamuk. Ini dia akan sebut pada akan datang ni. Jadi begitu juga dengan dia kata sini mana-mana bahagian binatang yang hidup. Kita gerak pada masa hidup, kita gerak kaki kambing masih dengan hidup, maka kaki itu jadi najis, tak boleh nak basuh, tak boleh. Kita nampak kambing, kita pun igak, tak semalah hidup-hidup gitu kita kerak kaki dia. Ataupun kita ambil lah daging, kau pandai bahagian mana pun, ambil daging bahagian paha ke bahagian leher, kau pandai lah tak, bahagian kau pandai bahagian lengang ni, kau pandai lah. Kita kerak gitu, kita pun mentang-mentang lah kambing itu halal dimakan, tak payah meleh kita kerak daripada hak yang hidup tu, maka hak yang dikerak itu adalah najis. Adalah najis, tak boleh. Kemudian kaifiat cara mencuci benda yang kena najis. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis, maka baiklah diterangkan bahawa najis terbagi 3 bahagian. Yang pertamanya najis mughallazah, iaitulah najis yang berat, iaitu anjing. Kaifiat mencuci benda yang kena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. 1 kali daripadanya hendaklah air dicampur dengan tanah. Diulang lagi hak ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu 7 marratin aw ulahunna biturab. Rawahu Muslim. Cara mencuci bejana seseorang kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh 7 kali. Air pertama hendaklah dicampur dengan tanah. Riwayat Muslim. Saya rasa tak payah nak ulah dah sebab tadi sebut dah. Yang keduanya ialah najis mukhaffafah, najis ringan, seperti kecing, kanak-kanak, laki-laki yang belum makan makanan selain daripada susu. Kaifiat cara mencuci benda yang kena najis ini memada dengan memercikkan air atau benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing, maka kanak-kanak perempuan yang belum makan selain daripada susu, maka kaifiat mencucinya hendaklah dibasuh sampai mengalir air ke atas benda yang kena najis itu, dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna umma qais ja'at bibnin laha sawirin lam ya'kulit ta'am fa ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujrihi fabala alaihi fada'a bima'in fanadahahu wa lam yaghsilhu. Rawahu Syaikhan. Sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah SAW membawa anak lelakinya yang kecil yang belum makan makanan selain daripada susu. Sesampai di hadapan Rasulullah SAW, baginda dudukkan anak tersebut di pangkuan baginda. Kemudian dikencingnya kanak-kanak itu kencing di atas riba Rasulullah SAW. Lalu baginda meminta air, lantas baginda percikkan air itu kepada kencing kanak-kanak tadi. Tidak baginda basuh kencing itu. Riwayat Bukhari dan Muslim.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam, rawahu Tirmizi. Kencing kanak-kanak perempuan yang dibasuh dan kencing kanak-kanak lelaki disiram ataupun dipercikkan ataupun direnjis. Riwayat daripada Tirmizi. Jadi berdasar pada dalil yang kita baca tadi, di sana ada satu najis dipanggil najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni ialah budak kecil tak sampai lagi 2 tahun, di mana dia ni tak makan selain daripada susu ibunya. Pada masa itu kalau dia kecing, maka najis tadi tak payah dialirkan dengan air, cukup kita genjih-genjih gitu biar rata lah. Genjih-genjih itu biar rata atas dia tu, dia kita lok gitu dah, dia ada kering gitu, sendiri. Maka itu cukup dah. Kalau nak basuh lagi baik, lagi baik dah. Maknanya saya rasa kita tak ada masalah nak basuh, bahkan kita basuh lah molek lagi dah, biar dia tak bau dan sebagainya. Tapi dari segi hukumnya nak ringan, maka renjih cukup dah, tapi biarlah rata. Tetapi itu adalah untuk kecing budak lelaki ya. Budak lelaki. Kalau budak puan tak boleh, sama dengan orang lain juga, iaitulah mestilah dibasuh mengalirkan air dan ataupun dipanggil sebagai najis mutawassithah. Nombor 3, najis mutawassithah, iaitulah pertengahan. Najis yang lain daripada 2 macam yang disebut di atas. Najis pertengahan ini terbahagi kepada 2 bahagian. A, dinamakan najis hukmiyah, iaitu yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zatnya, baunya dan rasanya dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air ke atas benda yang kena itu. Itu satu, itu A. B, najis ain, iaitu yang masih ada zat, warna, rasa atau baunya, terkecuali warna atau baunya yang sangat sukar. Menghilangkannya, sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zatnya, rasa, warna dan baunya. Jadi najis mutawassithah ni pendek katanya dia kena basuh macam biasa, macam kita buat hari ni kita basuh biar hilang 3 sifat itu, iaitu baunya, rasanya dan warnanya. Begitu. Tetapi dia kata ada juga yang dah hilang, warna dah hilang, maka dimaafkan. Warna dah hilang tu mungkinlah darah ke, makan masa sikit, maka itu adalah dimaafkan. Tetapi di sana ada satu najis dipanggil sebagai najis hukmiyah. Najis mutawassithah juga, tapi dia hukmiyah, dia kering dah. Dia kering dah, maknanya dia si tempat tu ada budak kecing kemarin. Hari ni tengok tempat tu kering dah. Maknanya kalau kita setuh kita apa pun tak ada dah kesan najis, bau najis pun tak ada. Dah macam biasa, macam ke tak kena apa-apa sebelum ni. Macam tak kena kecing apa-apa. Pada masa itu macam mana nak buat? Wajib juga kena basuh. Mazhab Syafi'i ni wajib macam biasa jugalah, walaupun dia dah kering, dah hilang dah hari ni, tapi kemarin sahih. Contohnya atas meja ni lah. Tak, kita kata ada budak kecing umpamanya tak, ataupun kok andalah ada najis, maka hari ni kita tengok tak ada dah, bersih tak, bau tak ada, rasa pun tak ada, kemudian warna pun tak ada. Maka kita boleh dah anggap bahawa tempat ni dah bersih dah. Maka dak, mazhab Syafi'i kata dia masuk dalam najasah hukmiyah, najis yang hukmi. Ada lagi benarnya. Bila ada tu nak buat mana? Macam biasalah. Kalau dia tu najis yang kena basuh 7 kali, macam anjing umpamanya, kena basuh 7 kali lah, walaupun tak ada kosong, tak ada benda pun ini. Sebab kemarin kita tahu kawasan ni memang kena najis. Tak? Kalau lah kita nak basuh sebab kita nak buat tempat semayang contohnya. Kalau atas tanah tu cerita lain lah, sebab bukan kita nak buat semayang situ, kita lock je lah. Tak? Ini kalau kita nak semayang situ, kita kena basuh lah. Okay? Kalau lah najis tu najis yang mutawassithah, kena basuh cara mutawassithah. Dan kalau najis itu adalah najis mukhaffafah, kena basuh dengan cara najis mukhaffafah, walaupun tak ada kesan apa-apa dah. Memang tak ada benda rasa macam kau bersih. Sebab kena panas matahari, ataupun boleh jadikan kena kipah musim seumur, akhirnya kawasan ni jadi bersih, hilang dah. Ini mazhab Syafi'i, dan inilah hak kita pakai. Bukan setakat mazhab Syafi'i sebenarnya. Saya tengok tadi dalam kitab Fiqh ala Mazahib al-Khamsah, dalam buku tu disebut 3 mazhab, dan kitab tu 3 mazhab.
selain daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dan mazhab Maliki sekali. Mana 3 mazhab mengatakan kena basuh. Tak cukup dengan pakai kering dengan kipas saja, kering dengan matahari saja. Walau macam mana pun dalam kitab tersebut disebutkan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi bahawa bukan air sahaja yang menyebabkan, yang kita boleh gunakan untuk mencucikan sesuatu najis, tetapi juga kita boleh sesuatu najis tadi, sesuatu tempat yang kena najis tadi, dia bersih bukan dengan air saja. Ini dalam mazhab Hanafi. Tetapi juga dia boleh bersih, dia boleh suci balik dengan panas matahari dan juga dengan angin. Dengan angin boleh juga. Itu mazhab lain. Kita jangan pakai tu. Kalau kita pakai tu dia longgar lah. Ni cerita saja je, cerita sebagai satu ilmu pengetahuan tak, biar kita ada maklumat tu. Maknanya betul lah, memang ada sungguh lah. Ada 2 mazhab, iaitu mazhab Imamiyah, mazhab Syiah Imamiyah, dan mazhab Hanafi mengatakan kalau dah kawasan tu dah kena matahari apa semua, kita tak basuh pun tak, tapi kena matahari, kena angin, lama-lama hilang dah sifat-sifat najis, warna najis, bau najis, maka bersihlah, tak payah basuh. Maka itu bukan mazhab kita, itu adalah mazhab Hanafi. Dan juga kalau dalam Syiah dipanggil Syiah Imamiyah, mengatakan bahawa tak payah basuh dah. Tetapi kita, mazhab Syafi'i dalam kitab Fiqh ala Mazahib al-Khamsah mengatakan juga, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali mengatakan bahawa kena basuh, macam mana pun kena basuh juga, kok mana pun, biar kering dah sekali pun. Begitu. Habis. Istinja. Apabila keluar kotoran daripada salah satu daripada 2 pintu, dubur dan kubur, wajib istinja dengan air atau dengan 3 biji batu, yang lebih baik mula dengan batu atau sebagainya, kemudian diikuti dengan air. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain faqala innahuma yu'adzaban, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fakana la yastanzihu min baulihi, muttafaqun alaih. Baginda ni maksud Nabi Muhammad SAW telah melalui 2 kubur. Ketika itu baginda berkata, kedua orang yang ada dalam kubur ini sedang diseksa. Yang seorang diseksa kerana mengadu-ngadu hal, orang panggil apa? Ngacung. Mengadu-ngadu hal ni maknanya mengacung lah. Dan yang seorang lagi kerana tidak mengistinjakkan kencingnya. Tak basuh kecing. Dia ada 2 tafsir lah. Tak basuh kecing ataupun basuh kecing tapi kecing tak habis lagi. Ada dua tafsiran situ dah. Jadi Rasulullah lalu 2 kubur ni, Rasulullah kata hok dalam kubur sekarang ni kena seksa teruk ni. Teruk lah seksa kubur ni, sebuah pada seksa dunia ni. Tak, seksa yang lebih teruk lagi pada seksa kubur, seksa akhirat lah. Teruk kena ni. Hok 2 orang ni, 2 kubur lah ni. Satunya sebab dia ngacung. Gi situ, gi sini, ngacung hal orang. Sebab tu kita jangan buat perangai ngacung. Seksanya mati tu berat lalu dah. Bila mati tu berat kok mana-mana pun, sebab ngacung dia menyebabkan berlakunya pemusuhan. Orang duduk harmoni molek, duduk dalam keadaan aman molek, maka dia pun buat dia ngacung situ, ngacung sini, akhirnya orang balah. Kadang-kadang rosak rumah tangga orang, kadang-kadang sebab cerai berai pun ada juga. Ngacung ni kadang-kadang kena dok naik pakak pun ada sebab ngacung. Dok naik pakak, asalnya naik pakak dah sebab ngacung ni, nguduh orang ni, akhirnya orang hak layak, maka dok naik pakak je. Sayang kau dia dak. Ataupun boleh jadi kena pecat kerja pun ada sebab kena ngacung ni. Orang dok ngacung gini-gini dak umpamanya. Maka majikan dia kata, ni biasanya orang swasta dah dak, pecat-pecat ni dak. Ni dak boleh ni, budak ni potong kerja lah macam-macam, orang ngacung dak umpamanya. Maka kerja macam tu, ngacung ni, adik-beradik fitnah dengan ngopak. Ni tapi lebih teruk lagi lah daripada ngopak. Maka dalam keadaan tu orang tu adalah akan diseksa dalam kubur. Sebab tu kita jangan ada perangai tu. Kita kena ada perangai 2 perkara. 2 perkara ni bagus. Payah nak buat. Kena lawan nafsu sikit. Orang panggil jihad lawan nafsu. Jihad lawan nafsu ni antaranya, iaitulah bila kita nak kata kat orang sikit, kita pun doa kat orang tu supaya mendapat kebajikan. Jangan kat rangang, tak payahlah. Kita seorang-seorang kita doa dalam hati pun tak apa. Saya nak ngopak ke si Ahmad ni contohnya lah, nama dia Ahmad, ataupun si Ibrahim ni contohnya, nama saja je ni. Tak? Buat lolok je nama dia. Saya nak kata pada si Ahmad ataupun si Ibrahim ni ataupun si Saleh ni,
Saya nak kata dah, nak ngacung ataupun nak fitnah ataupun orang panggil nak ngopak ke dia. Maka pertahanan yang baik ialah acun nak ngacung tu, kita doakan dia, ya Allah Tuhan aku apalah dosa dia pula. Dak. Dia ni apa nama, walaupun dia jahat ada baik dia, ya Allah Tuhan aku. Dalam hati. Kalau boleh dengan mulut lagi bagus. Jangan depan orang macam mana dia tengah cakap tiba-tiba doa pelik. Orang tahu macam-macam ke sakit dia ni. Tak kira sangat, tak kira kat ni dak. Kemarah teruk sangat ni. Takut habis kering belaka, dalam otak kering kot. Umpamanya dak. Maka kita doa dalam hati pun apa. Tapi kalau kita seorang-seorang kita doa terus. Ya Allah Tuhan aku apalah si soleh ni. Kelemahan-kelemahan dia tu baikilah ya Allah. Kita gati. Lawan nafsu, lawan hak kita nak kata ni. Tu secara. Amalkanlah benda tu insya-Allah. Tak? Ingat deh. Ada satu benda kalau kita buat gitu. Malaikat akan duduk. Ada satu malaikat yang akan duduk kat kepala kita ni. Bukan duduk atas kepala dah. Dekat bahagian kepala ni, dia kata walaka mithlu zalik, walaka mithlu zalik. Malaikat tu akan kata. Dalam kitab Tajzibul Atraf ada hadis ni. Malaikat tu akan kata bila kita berdoa gitu, kita berdoa dalam keadaan orang tu tak tahu, kita doa ke dia tak tahu. Kita doa kebajikan, kita nak ngepak ni. Tiba-tiba kita nak ngacung, kita nak fitnah. Tiba-tiba kita sebut benda-benda sebab kita nak lawang tadi, tak nak lawang nafsu ni, tak mau ngepak ni, tak mau ngacung ni, kita sebut doa tadi. Maka kita sebut macam hamba sebut tadi, ya Allah Tuhan aku, mungkin dia ada kelemahan, ampunlah dosa dia. Ya Allah Tuhan aku, dia kaya, selama ni aku pun ada deki sikit-sikit. Ya Allah Tuhan aku, jadilah dia orang kaya yang bersyukur, keluar zakat. Kita doa gitu. Maka rupa-rupanya malaikat akan ada kat kepala kita ni. Dia kata walaka mithlu dzalik, walaka mithlu dzalik. Mumpun insya-Allah dapat gitu, mumpun dapat gitu juga. Masya-Allah. Sebab orang tu tak tahu kita doa ke dia ni. Malaikat doa pula untuk kita. Hak kita doa untuk orang tu, insya-Allah boleh kita pula. Tah tarupan ni jutawan boleh. Jadi jutawan tak terang, jutawan yang bersyukur lah. Jutawan tak bersyukur buat benda apa dah, kita kata dah. Jutawan yang cara halal, bukan cara yang tak halal dah umpamanya. Cara ada kat cara yang banyak juga cara tak halal ni. Jutawan segera dah. Okey. Orang lain jutawan pula ni dia pun dapat juga jutawan pula ni. Dapat juga percikan-percikan dan sebagainya. Tu tak boleh lah. Dah kita kata dah. Jadi saya nak katakan bahawa itu cara kita nak lawan hak ngacung dia. Cuba amal benda tu insya-Allah. Kalau tak boleh dengan mulut pun kita doa dalam hati jadi lah. Kalau kita dah tengah minum air kedai kopi, takkan kita nak kat tangan, kita nak berdoa dengan mulut orang kata pelik pula. Dah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita hendaklah sangka baik. Ni dua cara. Sangka baik kepada orang yang kita nak ngopak, orang yang kita nak ngacung, dan orang yang kita nak mendapat tadi, orang yang kita nak fitnah tadi. Kita sangka baik. Tak, kita nak ngopak dah tak boleh sangka baik. Boleh jadi dia ni begini, dia boleh jadi begitu. Tak. Kita nampak dia curi selipar di masjid, kita seorang je tengok. Boleh jadi dia salah sauk tu. Selipar sama. Okey. Selipar warna coklat belaka, selipar warna hitam belaka, warna merah belaka umpamanya. Dia pun nak sauk boleh jadi. Pahak kita kalau nak pakai zahir ni memang kita nampak dia curi selipar. Selipar siapa? Selipar kita dah. Selipar kita dah. Jadi kita pun minta balik ni. Tapi kita kena sangka baik. Boleh jadi dia salah sauk tu. Salah sauk lipar warna sama. Saiz pun sama juga dan sebagainya. Duduk sebelah ni juga dan sebagainya. Sebab tu siapa-siapa yang pakai selipar nampak sama, dia duduk letak belah lain. Letak belah lain lama. Dia duduk kau, ya awak dia kita was-was. Saya aja ingat dia dekat-dekat sama ni was-was nesa tahu akhirnya kaki ayah kejap ya. Dah awak nesa. Dah kita kata dah. Ambil ni kan orang lain dah umpamanya. Jadi gitulah. Jadi itu obat dia dah. Dua obat. Cubalah amal. Insya-Allah kita akan jadi orang yang muslim yang sangat baik, sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni waktu payah kali. Sembahyang Jumaat amal mari dah. Insya-Allah. Saya rasalah mungkin kalangan kita ni kuat juga tahajud ni. Saya yakin hari ni hari Isnin, hari orang puasa sunat dan sebagainya. Tetapi bab mulut ngepak ni memang payah nak jaga. Nak puasa benda tu payah. Okay? Nak mentahajudkan mulut kita ni supaya tak kata orang ni payah. Betul habis jangan nak banyak. Dah. Yang kedua, iaitulah orang yang dia tak basuh kecing habis. Dua tafsir. Tak basuh terus pun ada. Boleh juga nak tafsir gitu. Yang keduanya ialah dia kecing dia tak istibra. Dah habis ke kecing tu. Dia pun pakai habis lalu nak basuh lalu.
Sedangkan bila dia jalang tu meneleh lagi dak. Boleh jadi. Boleh jadi. Kalau nyakit tu cerita lain. Ni tak nyakit ni. Orang biasa. Nyakit tu cerita lain. Maka hak ni juga ingat bila dia buat gitu dia bawa najis. Bila bawa najis dalam semayang, cuba bayangkan. Antara syarat sah semayang ialah bersih daripada najis. Dalam Quran kata wasiyabaka fatahhir. Baju kamu hendaklah kamu bersihkan. Ulama-ulama fiqh istinbat daripada ayat tu mengatakan salah satu syarat kita nak ibadat mesti bersih daripada najis. Dah kalau dia bawa najis dalam semayang, nak sah buat ni? Tak sah dah. Bila tak sah, semayang tak sah. Bila semayang tak sah, bawa dalam kubur, semayang tak sah. Buat ni cerita. Memang patut kena azab kubur pun. Bukan setakat azab kubur tu. Azab akhirat macam nak semayang, macam tak semayang. Gitu tak. Semayang cara tak betul, semayang ada najis. Tu kena ingatlah. Bila kita kecil kena basuh molek. Yang kedua kena istibrak lah. Istibrak ni bukan wajib, sunat je. Tetapi sebenarnya macam mana pun kita kena pastikan kita kena bersih. Bersih. Dalam kitab Mughni Muhtaj tu dia suruh bersih macam-macam cara dak. Ada macam-macam lah, tengoklah dalam kitab tu ada sebut. Saya nak sebut malu juga dah. Jadi kena bersih. Pastikan bila kita basuh kecil tu tak apalah ulang-ulang ni sebab takut sangat benda ni. Nak nasihat semua dah yang hadir ni, yang dengar ni, supaya bersihkan benda tu supaya kita buat ibadat puas hati. Alhamdulillah puas hati dak. Rasa tak ada dah. Bila semayang tak puas hati ni, semayang tak ada power lah. Semayang tak ada power ni lah yang kadang-kadang semayang yang tidak mencegah daripada kemungkaran. Tu faham tak? Semayang tak ada power ni rasa nak buat jahat kau. Kalau semayang yang ada power, betul-betul semayang yang betul suci, rukun-rukun syarat, insya-Allah nak tengok benda haram tak ambuh, nak dengar benda haram tak ambuh, nak buat benda haram tak ambuh belaka. Tak ambuh tu kesan daripada ibadat semayang. Tak boleh jadi. Bukan boleh jadi, waktu dalam Quran dia sebut innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar, sesungguhnya semayang itu boleh mencegah daripada kemungkaran. Okey, sabda Rasulullah SAW, idza stajmara ahadukum falyastajmir witra. Apabila seorang kamu istinja dengan batu, hendaklah ganjil. Ini kalau istinja dengan batu, saya rasa tak berlaku negeri kita sebab air banyak. Maka istinja dengan batu ni iaitulah dengan 3 kali, 3 penjuru. Satu batu pun tak apa, 3 batu pun tak apa, kau pandailah. Tak? Ataupun benda-benda yang kerah yang lain, yang kesak yang lain boleh juga diguna, yang ada orang panggil petok, yang ada orang panggil benda kesak dia tu dan ada penjuru lah, kita kata ada penjuru dia tu, maka dibolehkan digunakan bahan-bahan tersebut untuk membersihkan najis, sama ada daripada kubur ataupun dubur, dan air besar, buang air besar atau buang air kecil. Kalau kita bakar batu ni memang dah habis dia punya kesang dia tu, maka hal dah habis tu dimaafkan lah. Sebab kita cuba juga habis. Okay? Kalau tak cukup 3 kali, 4 kali wajib jadi 4 kali, wajib 5 kali, wajib 6 kali. Tak? Begitu. Tetapi kalau dah habis juga, mana payah nak habis, tak apalah, pakai gitu je lah. Sebab di Islam dah benar dah begitu. Ni kalau dalam keadaan tidak ada air. Tetapi saya rasa tak berlaku negeri kita ni, tak? Banyak sangat airnya. Kalau tak ada air rumah, pergi surau, pergi masjid dan sebagainya, tak? Begitu. Sabda Rasulullah SAW, qala Salman, nahana Rasulullah SAW an nastanjiya bi aqalla min salasi ahjarin, rawahu Muslim. Berkata Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW telah melarang kita beristinja dengan batu kurang dari 3 bukan 3 biji batu, tapi 3 penjuru lah, 3 kali. Riwayat Muslim. Dalam hadis ini disebut 3 batu, bererti 3 buah batu atau 1 batu persegi 3. Saya kata sebut ni kan. Dimasukkan dengan batu di sinilah tiap-tiap benda yang keras, suci dan kesat, seperti kayu. Boleh tak kayu? Boleh juga. Tembikar dan sebagainya. Dia sebut contoh. Tak ada pun berlaku dah, insya-Allah. Apapun benda yang licin seperti kaca tidak boleh, tidak sah buat istinja. Licin kita tak boleh lah, kerana tidak dapat menghilangkan najis. Demikian pula benda yang dihormati seperti makanan dan sebagainya, kerana membazir. Syarat istinja dengan batu dan yang seumpamanya hendaklah sebelum kotoran kering, dan kotoran itu tidak mengenai tempat yang lain selain pada tempat keluarnya. Jika kotoran itu sudah kering atau mengenai tempat lain selain daripada tempat keluarnya,
maka tidak sah lagi istinja dengan batu, tetapi wajib istinja dengan air. Hak tu kalau dak neleh, tu maaf sebut dah. Kalau dak neleh. Kalau dia neleh tak lain dah, dak leh lah. Siapa bawah, siapa gepeha tu dah. Nak istinja dengan batu ke, dak leh. Tu. Lepas tu yang keduanya kalau kering. Buang air besar pukul 2, istinja pukul 3 malah kering. Dah umpama dah. Tak boleh lah. Lepas buang air besar tu dia istinja lalu dengan batu. Tu boleh. Jadi kalau hak kering ataupun yang meneleh tadi, minta maaf sebut dah, contoh. Maka hak tu kena basuh, wajib kena basuh dengan air. Tak boleh dah dengan batu tu, dengan air. Wajib dah dengan air tu. Adab buang air. Nombor 1, sunat mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke kakus ni tanda, dan mendahulukan kaki kanan tak kala kera. Ni buku Indonesia, Fiqh Islami ni, Fiqh Islam ni buku Indonesia. Jadi kakuh ni makna dia tandas dah, tandas. Dan mendahulukan kaki kanan tak kala keluar, kerana sesuatu yang mulia hendaklah dimulakan dengan kanan, sebaliknya setiap yang hina dimulakan dengan kaki kiri. Jadi mula masuk tu dengan kaki kiri, masuk tandas. Jangan masuk kaki kanan. Tu itu adab dia. Segala tempat yang tak molek. Tandas contohnya. Tu kena masuk kaki kiri. Janganlah berkata-kata selama dalam kakus itu, tandas tu. Kecuali tanpa kecuali. Dan zikrullah, tak boleh nak berzikir. Tandas tu masa tu lah niat nak zikir boleh. Masa lain malas zikir. Masa tandas duk dengung tu umpamanya maka nak zikir subhanallah alhamdulillah. Kerana apabila Rasulullah SAW masuk kakus, masuk tandas, baginda mencabut cincin baginda yang berukir Muhammad Rasulullah. Riwayat Ibn Hibban. Tengok. Rasulullah masa nak masuk tandas dia buka cincin dia. Bak cincin dia ada tulis Muhammad Rasulullah. Cincin Rasulullah ni ada dua maksud. Satunya cincin lah untuk perhiasan. Yang keduanya dia sebagai cok. Rasulullah kan sebagai ketua negara tak? Jadi surat apa-apa nak cok lah. Jadi cincin cok. Cincin jadi cok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cincin. Jadi sunat lah kita pakai cincin ni. Kita sunat pakai cincin sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi biarlah cincin tu bukan cincin emas. Yang Rasulullah pakai cincin perak, maka sunatlah kita pakai cincin perak. Sunat. Dan kita hari ni lain sikit je. Kita pergi letak mata. Tak ada apa-apa, tak salah. Mata macam-macam lah, mata zamrud lah, mata delima lah, tak? Macam-macam nama tak? Mata belian Jerman lah. Dah lah belian Jerman pula. Ingat ke belian Jerman kau mahal, kau murah. Tak umpamanya tak? Nama dia belian. Oleh kerana kualiti kurang Jerman, letak ke Jerman, siang ke Jerman, tak? Kita katalah, belian Jerman. Jadi itu emas tu tak ada masalah, letaklah. Cuma sekara je kita ni. Jangan pakai cincin jari atu, jari tengah. Salah tu. Kalau ikut Imam Ahmad makruh dan sebahagian ulama mengatakan haram. Tak apalah, kita tak pakailah kata haram, ketak berdoa, tapi kita kata makruh. Jangan pakai cincin hok jari ni, jari tengah. Salah. Kalau nak pakai cincin jari, dua jari ni, sama ada jari kelingking ataupun jari apa ni, jari cicing, jari manis. Panggil jari manis tak? Jari manis. Tu je. Jangan pakai cincin jari ni untuk lelaki ni. Kalau orang puang, kok pandai dia lah nak pakai jari ni apa. Jari ibu tak apa. Orang puang cerita lain. Untuk orang lelaki jangan pakai jari tengah ni. Imam Ahmad kata makruh dan sebahagian daripada ulama dinasakkan kepada mazhab Syafi'i mengatakan haram. Jadi kita nak lari daripada tu, baik jangan pakai dah besar, kecek kedai tak masalah. Kejap je dia buat. Sehari atau ini esok siap nak kecek je dan sebagainya tak. Maka tu jaga-jaga. Yang keduanya pakai cicing ni sebelah kanan ke sebelah kiri jarinya. Maka di sana kalau ikut Imam Ahmad, Imam Malik, dia suka kepada sebelah kiri. Sebelah kiri. Tapi boleh belah kanan boleh, belah kiri boleh, tanpa ada afdaliyah. Afdaliyah ni tak afdal mana-mana pun pakailah. Cuma Imam Malik suka belah kiri. Sebelah kiri pakai cicing ni belah kiri. Jadi kalau orang pakai sebelah kanan pun tak ada apa-apa. Sebab ada baru ni saya tengok dalam TV,
Kita kena pakai semua belah kanan belaka. Pakai jang belah kanan, pakai cicing belah kanan, itu afdal. Salah tu. Dia tak boleh mana afdaliyah tu. Afdaliyah ni kalau ikut Imam Malik belah kiri. Saya tidak nafikan macam-macam pandangan isu ni, tapi jangan kita pakai belah kanan belaka semua benda dah. Ada yang dikecualikan. Dikecualikan boleh belah kiri. Tak? Antaranya ialah pakai cicing, itu boleh belah kiri. Okey. Mana lagi? Berkenaan dengan zikrullah tadi. Zikrullah ni termasuklah kita masuk waktu dah lagi lah. Ada nyala lagi. Berkenaan dengan zikrullah, berzikir dan tandah ni, macam mana hukum dia? Hukum dia kalau kita buat mushaf Quran ataupun kita zikir dalam tandah, hukum dia makruh. Kalau tengok dalam kitab Iqna', kalau kita bawa mushaf Quran ataupun kita pakai cicing ada tulis Rasulullah, ada Allah tu, adalah nama-nama yang baik, kita pakai dan masuk dalam tanda, hukum dia makruh, tidak jadi haram mengikut dalam kitab Iqna'. Tetapi berdasarkan kepada fatwa Imam Auza'i, dia mengatakan haram. Jadi kalau begitu, oleh kerana ada dua pandangan kata makruh, ada pandangan kata haram, jangan terbang buatlah. Kalau kita ada pakai cicing ada tulis nama Allah, ataupun nak bawa apa-apa yang berkait dengan zikrullah, Quran ke, ada apa-apa surat Yasin ke dalam kocek ni, tak payahlah. Sebab ada dua pandangan, ada kata makruh, ada kata haram. Jadi nak lari daripada dua-dua tu, kalau kita kata makruh pun tak molek juga. Kalau kita kata haram, dosa lah. Nak lari tu tak payahlah kita bawa dalam tandah, kita letaklah tepi yang sesuai. Begitu keadaannya. Kecuali memang kita ni jenis orang makna, hilang hokmah Quran, hilang hokmah cicing. Pergi masjid ni hilang cicing, pergi cicing lain pula buat, tulis pula UK nama Muhammad ke nama apa-apa hak suci tu. Hilang hokmah, apa tak luar masuk tandah ni, hilang hokmah, berapa ribu hilang. Dah kalau betul cicing kata main 100 umpamanya dah. Okey, maka kita katanya hilang jadi jenis memang dah ingat hokmah. Dah. Tu cerita lain. Tak apalah. Kerana keadaan begitu tak apalah, sebab dia nak jaga harta benda dia. Okey? Ataupun Quran, hilang hokmah Quran. Minggu ni hilang surah ni, lepas tu minggu depan pula hilang surah lah, dia bawa Quran kecek-kecek tu, surah bagi dah 30 juzuk, tak nak kocek, nak baca dalam bah, nak baca dalam kereta, nak baca dalam apa, senang tak? Maka dia letak situ, hilang masjid tu, lepas tu pergi mula tak tahu nak nasi dah, cambar kali dah. Okey. Jadi kalau dalam keadaan begitu, bolehlah dia pakai lah hak tu, nak buat guna sebab nak jaga harta benda dia, boleh. Tapi dengan syarat pasti jangan ada ngecik-ngecik, janganlah ngecik-ngecik najis, tu kena jaga belaka lah. Jangan kita mentang-mentang kata boleh kok jadi habis ngecik-ngecik najis pula, janganlah. Kita kena jaga benda-benda macam tu, kerana dia ada nama-nama Allah, dan kita kena jaga kehormatan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah memakai sepatu atau terompah atau seumpamanya, kerana Rasulullah SAW apabila masuk kakus, masuk tandah lah, baginda memakai sepatu. Sunat kita pakai selipar, jangan pakai kaki ayam gitu je dok. Kena pakai selipar, kan itu tulis dah kan, sila tanggalkan selip kasut dah, pakailah selipar yang disediakan. Setengah-setengah masjid tulis hak sedia tu pakailah. Sebab sunat hukum dia, jangan kaki ayam gitu je lah. Tak boleh. Tak boleh tu, tak dosa apa-apa, kita ikut sunnah Nabi. Itulah ikut sunnah Nabi. Hendaklah jauh daripada orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya, supaya jangan mengganggu orang lain. Jauh sikit daripada orang. Dah nak jauh mana? Tandas siap, dah tak apalah. Jauh-jauh pun tandas situ, dah tak apalah. Mana dia jauh daripada orang sebab tak boleh bau. Maka dah, kalau orang buat tandas dah tak bau lah tu. Sebab tu dalam tandas tu dia ada sediakan apa nama, bersih dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW di antara keistimewaan dia ialah innallaha amaral arda an tabla'a ma kharaja minal anbiya. Itu keistimewaan dia. Rasulullah SAW kalau dia buang air, maka teruh tanah telang selalu yang keluar daripada Rasulullah tu, tak ada kesan apa-apa. Ini istimewa, ini mukjizat lah ni, orang lain tak boleh tu. Maka kita pun tirulah sistem tu. Maka ada sistem pam sekarang ni tak, pam masuk dalam tanah lalu dan sebagainya tak. Itu mukjizat Rasulullah yang kita tiru dalam sistem petandasan yang ada sekarang ni.
Jadi kita sambung minggu depan lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina fiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.